Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyebutkan tuan ceramah kepada Ustaz Khairul Anwar bin Haji Adnan, atau kita akan dikenali sebagai Ustaz Roy. Ustaz Roy. Tuan Haji Mahran, Barisan Ahli Jabatan Surah Al-Mutakin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini dapat kita berkumpul sekali lagi dalam majlis ilmu untuk kita sambung kitab kuliah kita, Penawar Bagi Hati. Majlis mengatakan terima kasih kepada Ustaz atas sedia datang ke surau kita bersama dengan anak-anak sekolah Tafiz, ya. Dan tidak membuang masa, saya jemput Ustaz untuk memulakan kuliah beliau. Terima kasih, insyaAllah. Ketika mana seorang sahabat Nabi SAW, Nabi bertanya, Nabi berbicara bersama para sahabatnya, wahai para sahabatku muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila kalian melalui taman-taman syurga, apabila kalian sedang melalui taman-taman syurga, Raudhatul Jannah, taman-taman syurga, hendaklah kalian berhenti dan memasuki taman-taman syurga itu. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita sekarang ni berada di muka bumi Allah, di atas dunia, macam mana kita nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Nabi SAW meriwayatkan, bersabda, apabila kamu melintas ke majlis-majlis ilmu dan halaqah-halaqah zikir, hendaklah kamu berhenti dan memasuki ke dalam majlis itu. Itu adalah taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah. Muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya muliakan tuan pengerusi majlis, tuan pengerusi, tuan imam, tuan Bilal, ahli jawatankuasa surah Al-Muttaqin, muslimin muslimat, anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, siapa lagi? Atuk-atuk, datuk-datuk, datin-datin, nenek-nenek, mak abah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Habis? Tak ada lagi? Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersama dalam satu majlis. Inilah taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sama-sama untuk kita berdiskusi, sama-sama untuk kita bertazkirah, sama-sama untuk kita mengingatkan di antara satu sama lain. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sebab tazkirah itu, kuliah-kuliah agama itu adalah bermanfaat.
kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, apa khabar semua? Alhamdulillah. Muslimat apa khabar? Alhamdulillah. Adik-adik apa khabar? Adik baju kuning apa khabar? Oh tak apa, dia tengah main tak apa, biarkan. Barakah tu sebenarnya. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, kita sambung kuliah pengajian kita pada kitab Penawar Bagi Hati. Muslimin dan muslimat, kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita rasa badan kita berbau, kita pergi mandi. Tapi kalau kita nak badan kita wangi, kita bagi perfume sikit, bagi minyak atas sikit. Kalau kita jahil, kita belajar, muslimin dan muslimat. Tapi kalau hati kita sakit ni tuan-tuan, macam mana? Hati kita sakit kan? Hati suami sakit, isteri boleh pujuk. Hati isteri sakit, suami pujuk. Suami sakit, isteri pujuk. Kalau hati sakit di sisi syariat Islam, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk merawat, bagaimana kita nak bagi treatment kepada hati kita? Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jiwa-jiwa kita akan menjadi tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan, perbanyakkan zikrullah, mengingatkan Allah, perbanyakkan amalan-amalan sunnah. Dan yang akan datang peristiwa yang paling besar dalam Islam, peristiwa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan sambut hanya beberapa minggu saja lagi, 3 minggu lebih kurang, kan? 12 Rabiul Awal yang akan jatuh pada hari Jumaat tahun ni. Alhamdulillah, 28 hari bulan 10, tak silap saya. Ya, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Muslimin, kita dengar ayat ini seminggu sekali ketika khatib sedang menaiki mimbar. Apabila Bilal ataupun imam membacakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita muslimin dan muslimat, hamba Allah, malaikat yang tidak ada dosa berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pun berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan berzikrullah. Sama-sama kita naik motor, kita selawat dulu sebelum kita bawa motor. Bawa kereta sambil traffic jam, traffic light banyak kan, Melaka ni kan, 100 saat, 99 saat. Kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga perjalanan kita, hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sambung pengajian kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat yang ke 23. Betul? Surat yang ke 23. Surat yang ke 17. Alright. InsyaAllah kita habis satu tajuk ini. Pada bab menyatakan tentang mata, kita buat sedikit murajaah, ulang kaji. Pada minggu-minggu yang sudah kita telah membahaskan soal mata. Pandangan mata selalu menipu. Pandangan, tengok muslimin dan muslimat, pandangan mata ini daripada mata jatuh ke hati, daripada pandangan cinta pertama, daripada pandangan mata kita kenal orang, daripada pandangan mata kita kenal seseorang, daripada pandangan mata kita mengenal kebaikan dan keburukan, daripada pandangan mata kita mengenal akan ma'ruf dan munkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gunakan rahmat mata ini, nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, dengan kita melihat akan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan akan hadis ini oleh Al-Hakim pada Huzaifah radhiyallahu anhu, dan ia menghukumkan sanadnya dengan sahih. Ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina, maka dua mata itu berzina kedua-duanya. Allahu akbar wa na'udzubillah. Muslimin dan muslimat, ustaz, mata pun ada zina ke?
Ustaz, mata pun ada dosa ke? Muslimin dan muslimat, ketahuilah olehmu bahawasanya apa yang kita lihat, kan, kita lihat kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dosa. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi fa dzalika adhaful iman. Sebab tu Nabi kata, tuan-tuan, kita melihat kemungkaran, nampak orang buat dosa, nampak kawan-kawan kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tegur dengan kuasa yang kita ada, biyadihi. Ulama menafsirkan biyadihi banyak perkara. Antaranya sebagai jawatan yang kita ada. Kita ketua kampung kat sini. Kita orang yang diberi amanah untuk bertanggungjawab memelihara akan keamanan tempat kita. Kita boleh mencegah kemungkaran itu. Tuan Imam contohnya, kan, dia nampak ahli qaryahnya, kan, tegur. Yang mana buat salah, tegur, kan. Kalau kita tidak mampu, tuan-tuan, kita tegur dengan lisan kita. Kita tegur pakai mulut. Dek, tak boleh macam ni, kan. Dek, pergi sekolah, belajar rajin-rajin. Jangan main-main, jangan isok-okok, jangan lumba motor, kan. Jangan main handphone je banyak, jangan tengok TV je banyak, kan. Jangan risau, tuan-tuan. Pengantin satu malam dah habis lah. Kan cerita pengantin satu malam viral. Dulu 7 hari mencintaimu viral. Lepas tu pengantin satu malam 7 hari dia cinta je bang. Hari ke-8 tak cinta lah. Kan cerita Melayu kan zaman sekarang. Jalan sesat ke neraka dan sebagainya, kan. Tegur dengan lisan. Jangan main-main buat kerja rumah. Cikgu suruh buat kerja rumah, buat. Jangan kat sekolah main-main, kan. Kita boleh tegur. Cikgu ada kuasa untuk tegur anak murid, kan. Kalau kat rumah ibu dan bapa boleh tegur anak-anak. Kalau dekat surau jemaah, tuan pengurusi kita ada, kan, tuan imam kita ada, tegur jemaah, kan. Yang mana tidak berjemaah, tidak solat, panggil semua orang solat, kan. Yang ketiga, tak mampu juga, tak ada jawatan, tak ada kuasa nak tegur pakai lidah, kita benci dengan hati kita. Bukan benci orang tu, tidak, tapi benci perbuatannya itu. Muslimin dan muslimat. Dan zina keduanya, memandang kepada barang yang tiada harus dipandang kepadanya Allah, kan. Ini dinamakan zina mata, kan. Dia pandang kepada perkara-perkara yang maksiat, kepada perkara-perkara yang munkar, kan. Dia pandang kepada perkara-perkara yang tidak elok. Adik-adik, ini ramai adik-adik, kan. Muslimat pun ramai adik-adik di sana, kan, yang masih belajar. Tahu tak kata Imam Asy-Syafi'i apabila sebuah kisahnya bersama imamnya Al-Waqi'. Imam Syafi'i ni, tuan-tuan, kalau kita baca sejarah dia ni kalau baca buku ni tak boleh buka dua-dua, dia kena tutup salah satu. Sebab kalau dia buka dua-dua ni, dia terhafal terus. Allahu Akbar, hebat Imam Syafi'i kita. Jadi dia kalau buka dua, contohnya lah, kan, dia boleh hafal direct. Dan dia boleh ulang kata gurunya daripada bermula kuliah sampai habis kuliah, dia boleh ulang satu persatu. Tuan-tuan boleh? Lepas ni ulang ceramah saya kejap lagi. Kan? Ulang 7.45 start tadi sampai 8.30, 8.25 kita berhenti lagi. Ulang. Boleh abang? Apa nama lupa saya? Panglima ulang boleh Boleh insya-Allah. Apa dia diceritakan, satu hari dia jumpa imamnya Al-Waqi', Imam Syafi'i, kan. Dia kata, Imam, aku rasa hari ni aku tak boleh belajar. Aku rasa macam banyak dosa ataupun banyak maksiat, ataupun aku lupa banyak perkara. Kita dengar macam tu pun, Imam Syafi'i ni orang yang hebat, takkan boleh lupa, takkan. Rupa-rupanya imam dia kata apa? Al-ilmu kan-nur wa nurullahi la yubtalil 'asr. Ilmu itu cahaya Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan.
Tuan-tuan pergi sekolah, belajar akademik, kitab, tahfiz, apa juga kalian belajar, itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, tips untuk berjaya dalam SPM ke, dalam diploma ke, ijazah ke, tuan-tuan, yang mana ada anak-anak yang sedang belajar dan sebagainya, jauhkan membuat maksiat. Bukan jauhkan, jangan buat, kan? Jangan berbuat maksiat, kan? Sebab al-ilmu kan nur, ilmu itu cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yutalil asy, tidak akan masuk dalam orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita, anak kita selalu lupa belajar, kan, kita tengok malam-malam dia buat apa? Dia lepak dekat kedai mama, kan, dia berbual-bual kosong, main handphone. Minta maaf tuan-tuan, handphone ni satu gadget yang paling bahaya sekarang untuk anak-anak. Dibuat kajian, kan, tuan-tuan yang mana cikgu ke apa, tuan-tuan tahu hal ini, kan. Handphone ni senjata orang-orang yang nak memusnahkan orang Islam kita, kan. Sebab dalam handphone tu macam-macam ada, kan. Buka je semua keluar, kan. Sebab itu tuan-tuan perhatikan anak-anak kita, kan. Tengok apa yang dia buka, dia tengok, dia surf dan sebagainya. Tuan-tuan kena perhatikan, kan. Dibuat kajian oleh Psikologi Malaysia, paling ditakuti oleh ibu bapa sekarang ini apabila seorang anak bawah 18 tahun memegang handphonenya dalam bilik selepas ibu bapa tidur atau pergi keluar kerja. Ini kita paling takut. Sebab kita tak tahu apa yang minta maaf cakap tuan-tuan. Sebab sekarang ni banyak berlaku kes-kes sosial, masalah-masalah sosial dan sebagainya yang membabitkan anak-anak Melayu Islam kita. Allahu Akbar. Ya, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampar, akan dilarang menamparnya. Maksudnya apa? Zina kedua-duanya itu memegang ataupun membuat suatu kemungkaran, maksiat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencuri duit orang, kan? Kita pergi merompak orang pakai tangan kita. Kita pergi berbuat maksiat menggunakan tangan kita dan sebagainya. Dan kedua kaki berzina keduanya apabila berjalan kepada tempat yang haram, dia jalan kepadanya Allah. Kaki pun ada zina tuan-tuan, iaitu melangkah ke tempat-tempat maksiat, melangkah ke tempat-tempat yang tidak elok, yang tidak baik, kan. Pergi ke tempat-tempat yang haram lah, kan, tempat-tempat yang tidak berfaedah dan sebagainya. Dan bermula mulut itu berzina dan mengucap akal yang tiada halal dikucap olehnya. Allahu Akbar, kan. Mulut pun kita pun ada zina juga tuan-tuan, kan. Baru-baru ini viral, kan, tuan-tuan pun tahu, kan. Berkucupan, bermesra-mesraan di laman sosial, kan. Buat TikTok dan sebagainya. Adik-adik mesti tahu TikTok ni, kan. TikTok, kan, tayang aurat, kan. Adik-adik tahu TikTok tak? Ya, nanti saya nak tengok TikTok adik malam ni. Boleh buat. Nampak anak-anak kita dah mula pandai bermain TikTok, kan. Suruh ngaji ke apa tahu. Contohnya lah, kan, dia mula menayangkan diri dia di depan khalayak ramai yang tidak muhrim, tidak mahram bagi dia. Allahu Akbar, kan. Lepas tu bercumbu-cumbu, kan, berbuat maksiat dekat media sosial, lalu tayang kepada orang ramai. Satu dunia boleh tengok dia menari, satu dunia tengok dia buka aurat dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membenarkan akal yang demikian oleh kemaluan mereka,
atau mendustakan ia, akan bahawa tertegah ia daripada ini yang kita takut, maksiat ataupun zina, kan, yang kita paling takuti, kan, berzina, kan, yang lahirnya anak luar nikah dan sebagainya, kan. Ini kita kena pandang serius masalah ini, sebab ini Nabi kata muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawanya asal bagi zina, faraj, kemaluan itu adalah dua mata muslimin dan muslimat. Dua mata, kan. Sebab kita tengok orang pakai mata kita, lalu timbulnya perasaan nafsu syahwat kita, kan. Bila kita tengok orang, kan, kita mulalah berbuat maksiat dan sebagainya. Apabila kita mula tengok orang, nafsu kita mula timbul, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab itu muslimin dan muslimat, Nabi ajar kepada kita, kalau kita yang masih belum kahwin ni, kan, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita diajar berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita berpuasa, Nabi suruh kita berpuasa untuk tahan nafsu syahwat kita, kan. Nanti panglima berpuasa. Banyak-banyak. Banyak express, banyak kampung raya. Banyak. Betul. Banyak, kan. Kan? Kita berpuasa. Sebab bila kita berpuasa ni tuan-tuan, selain daripada kita tahan lapar dan dahaga, kita boleh menahan hawa nafsu kita, muslimin dan muslimat. Selain daripada kita menahan nafsu syahwat kita, kita mendapat pengampunan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berpuasa, kan. Esok hari Rabu, lusa hari Khamis, kita puasa sunat hari Khamis, kan. Ataupun puasa Nabi Daud, hari ni puasa, besok tak puasa, lusa puasa, lepas tu tak puasa. Tuan-tuan yang nak diet, biasa ni perempuan lah, kaum muslimat yang rasa nak diet, ini saya bagi satu tips, Islam punya tips lah. Nak diet, puasa, itu je. Sahur bantai semua, nasi, ikan lauk, ikan masin, ikan siakap, 3 rasa bantai je. Berbuka garam, makan je apa yang ada, sama je, kan. Kita diet, kan, ikut cara orang-orang luar. Buat apa kita cara Islam? Nabi ajar kita berpuasa. Sebab kan tuan-tuan, kan, kajian orang barat, tuan-tuan boleh Google, boleh search bagaimana proses perut kita ni hampir setahun berjalan 24 jam. Belum yang laki lepak dekat mamak pukul 2 pagi ke, pukul 12 tengah malam ke, lepak mengetih, kan. Ngetih, ngopi, Ngilo apa? Minum Milo, ngopi, Nescafe, kan. Asyik mengetih je, kan. Mengopi pula, kan, tengah malam dekat kedai mamak dan sebagainya. Kajian dibuat, perut kita ni berjalan hampir setahun. Sebab itu orang Islam ni orang yang sihat. Dia berpuasa pada bulan Ramadan selama sebulan. Kajian dibuat, fungsi perut ini akan berhenti seketika, rehat tubuh badan kita. Sebab itu tuan-tuan, orang yang sakit-sakit gastrik tu, kan, cuba kita berpuasa, kan. Saya ada gastrik, tapi alhamdulillah, kan, dah tak ada dah, alhamdulillah, kan. Kita cuba berpuasa Isnin Khamis, kalau boleh Isnin, Rabu, Khamis, Sabtu, Isnin, dan seterusnya. Kan, kita belajar berpuasa. Adik-adik pun kena belajar berpuasa. Tahun depan puasa Ramadan. Tahun ni puasa penuh tak adik-adik? Penuh. Mak bagi berapa? Bagi duit. Okey, kena belajar berpuasa. Dan seterusnya, dan hendaklah kamu menilik engkau segala anggota engkau dengan pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nantikan padanya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu tuan-tuan, mata ni dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota kita, tangan, kaki, mulut, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di hari akhir Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat,
hendaklah engkau menilik, maksudnya kita berhati-hati di dalam sesuatu pekerjaan kita, di setiap kullu fa'lin kita, di setiap amal perbuatan kita, hendaklah kita siasat, hendaklah kita tilik terlebih dahulu supaya ianya tidak bertentangan dengan syariat Islam, supaya ianya tidak bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberi oleh Nabi kita amalkan. Ma'atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi ajar, tuan-tuan, kita ambil sebagai satu sunnah ikutan kepada kita. Mau'izatun hasanah, sebagai satu ikutan yang terbaik, sebagai contoh, role model kita. Kan? Setiap amalan perbuatan Nabi kan, hendaklah kita contohi dalam kehidupan kita seharian. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinantikan baginya itu. Sebab itu tuan-tuan, kita perhatikan apa yang kita ingin buat, apa perbuatan kaki kita nak pergi mana selepas ini, kita perhatikan supaya tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mata kita nak pergi shopping kejap lagi ni kan, nak pergi Ion kejap lagi ni kan, tengok, jangan tengok orang, tengok pakaian, tengok beli barang-barang kan. Tangan kita ni perhatikan apa ba'da selepas ini yang kita akan lakukan, kita perhatikan kan. Apa lagi, telinga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bincangkan selepas ini kan, mendengar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan akan kuliah-kuliah pengajian ilmu. Tetapi malangnya hari ini ramai antara kita muslimin dan muslimat, kadang-kadang termasuk saya juga, sebelum tidur kita pasang earphone dekat telinga kita. Ini anak-anak kita selalu buat. Sebab dulu saya pernah buat banyak kali juga kan, dengar lagu dekat telinga kita. Sedangkan Nabi ajar kepada kita sebelum tidur baca doa, Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah, bukan dengan nama lagu. Kita dengar lagu, tuan-tuan perhatikan anak kita sebelum tidur telinga kita, sebab ianya masuk dalam minda anak-anak kita. Sebab tu kadang-kadang minda kita ni kotor, termasuk diri saya juga lah kan, sebab kita memperdengarkan benda-benda yang tidak elok dan sebagainya. Lalu kita bangun pagi, macam-macam yang dah install dalam kepala minda kita muslimin dan muslimat. Sebab itu sebelum tidur tuan-tuan, cubalah kita pasang ayat Quran ke apa kan sebelum tidur. Itu satu terapi tuan-tuan kan, terapi pada orang yang susah tidur, insomnia kan, susah tidur, cuba pasang ayat-ayat Quran, ayat-ayat ruqyah kan. Sekarang dia jual MP3 yang murah tu kan, pasang sebelum tidur. Anak-anak yang selalu menangis, pasang MP3 Quran. Semoga dengan ayat Quran itu syifa, penawar bagi orang-orang beriman, penawar kepada kita sebagai segala penyakit kan. Ayat-ayat ruqyah tu pasang lagu-lagu kerohanian, pasang ayat-ayat Quran kan. Muslimin dan muslimat, sebab Allah berfirman, barang siapa yang mendengarkan ayat Quran, sifat orang-orang ni dia akan fazadatsum imana kan, orang-orang ini akan bertambah iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik nanti balik rumah sekarang kan, kakak-kakak, abang-abang, kita jangan pasang earphone atau headphone dekat telinga. Boleh pasang ayat Quran kan, sebelum tidur pasang ayat Quran. Jadi dia install, dia cuci balik minda, refresh balik kan, dia cuci balik, dia refresh balik, baru kita segar besok pagi semangat nak bangun sebab itu salah satu anak kadang-kadang susah nak bangun tidur sebab dia nak install macam-macam perkara sebelum dia tidur kan. Jadi muslimin dan muslimat, maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya berjalan di dalam kebun syurga dan mahliganya. Allahu Akbar. Nikmat kan tuan-tuan, kita pergi ke rumah Allah, nikmat kita berkhidmat di rumah Allah, nikmat kita dapat melangkah kaki kita pergi solat berjemaah. Adik-adik daripada muda kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala kan. Nabi kata apa? Ingat 5 perkara sebelum
5 perkara sihat sebelum sakit. Sebelum kita sakit tuan-tuan, penuhkanlah jemaah hari ini tuan-tuan, penuhkanlah rumah Allah. Jangan dah tunggu sakit baru kita nak ingat tikar sejadah, amal jariah, sedekah jariah. Kan? Waktu kita senang, kita bersedekah. Ingat 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua. Ramai orang tuan-tuan kan, bila tunggu hari dewasa, hari-hari mendatang, otai-otai, baru nak melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita ajak anak-anak kita kan, kita meramaikan jemaah di masjid, di surau-surau. Kalau tengok bola, berapa ribu orang sanggup pergi hujan panas kan. Dulu ada perlawanan Manchester United lawan Malaysia tahun 2012-2011. Saya ingat sebab saya pergi stadium Bukit Jalil. Waktu belajar dululah, saja-saja lepak. Kan, berapa ramai di antara, termasuk saya jugalah, kan, sanggup beratur seawal 6 pagi tuan-tuan nak beli tiket 6 pagi. Sanggup berduyun-duyun, berpanas, berhujan. Kita tengok tiket final Piala Malaysia, final Liga Super, berapa ramai yang pasang kemah dekat tepi kaunter tiket. Allahu Akbar. Sanggup sebab nak mendapatkan tiket yang kena bayar. Tapi rahmat Allah tuan-tuan, tak perlu bayar tuan-tuan. Cukup kita niat, kita melangkah kaki ke rumah Allah, berkeluar daripada rumah kita, melangkah pergi ke rumah Allah, dan kira pahala berjihad di Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarji'u talibul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Nabi kata, keluarnya seorang penuntut ilmu nak pergi ke rumah Allah, ke surau, ke masjid, anak-anak kita nak pergi ke sekolah dan sebagainya, keluarnya mereka melangkah kaki keluar, dikira pahala berjihad di Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yarji'. Sehingga jap lagi pukul 9 tuan-tuan, kita dah lepas ni habis solat isyak, makan ya, ada makan ya, pasti ya, insya-Allah, amin. Lapar tak ada gurau saja abang kat luar, terima kasih silakan makanan sedap masak, terima kasih kepada tuan yang berada di luar buat air untuk kita. Pahala tu tuan-tuan kan, berkhidmat untuk jemaah. Setiap tuan minum air yang dibuat oleh tuan dekat luar tu, untuk dia dapat pahala tuan-tuan. Allahu Akbar. Bagus, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan pergi melangkah ke rumah Allah, pergi ke sekolah, itu pahala berjihad di Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, penulis mengatakan bahawa berjalan di dalam kebun syurga dan mahligai-mahligai di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Syok tak ada masjid surau, sejuk, ada aircon kan, ada jemaah ramai kan, ada makan pula tu kan. Kita pergi stadium kena bayar dia sendiri kan, beratur, berasak-rasak, lelaki perempuan bercampur kan, kena bayar dan sebagainya. Pergi rumah Allah, tuan pengurusi tak minta duit pun langkah ke surau ni kan. Cuba tuan pengurusi, siapa datang ke surau ini kena bayar RM20, RM30. Ramai tak datang, contohnya lah kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke rumah Allah, kita niat itikaf, nawaitu itikaf fi hadhihi masjid ta'ala, tuan-tuan, pahala Allah, rahmat Allah. Sebab itu tuan-tuan, antara doa mustajab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu-waktunya, salah satunya ketika majlis-majlis ilmu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, nak anak berjaya, adik-adik yang nak berjaya dalam SPM, dalam UPSR ke apa, exam lah kan, dekat semester universiti ke apa, datang rumah Allah, berdoa dekat rumah Allah ketika majlis ilmu, selepas majlis ilmu kan, solat sunat, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita memohon ketika itu sebab kita mengharapkan doa, mengharapkan kemakbulan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makbul doa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyakkan amalan, perbanyakkan langkah-langkah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya senyum kerana memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu, dan tiada ada dalam negeri dunia
dan tiada ada negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harap kita, pengharapan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, perbanyakkan doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, Engkau matikanlah aku, pengakhiran aku adalah dalam pengakhiran yang bihusnil khatimah. Husni, Husain, Hasanah. Ada nama Hasanah sini? Tak ada. Husain, Hasan ada? Tak ada. Tak ada. Baik kan? Hasan tu baik, Hasanah kebaikan dan sebagainya. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bihusnil khatimah. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik-baik, tuan-tuan. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan janganlah ya Allah Engkau tutup mata aku ya Allah, Engkau matikan aku ya Allah dengan keadaan yang su'ul khatimah. Su' ni yang perkara tidak elok, jahat, tidak baik dan sebagainya. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang husnul khatimah. InsyaAllah muslimin dan muslimat, kita masuk ke bab seterusnya sedikit, fasal yang kedua pada menyatakan telinga, insyaAllah muka surat yang ke-21. Kalau siapa yang minta maaf tuan-tuan, suara saya serak sikit, bukan sebab demam, okey, sihat. Ada insyaAllah Fahni kan, maklumlah baru balik Pulau Redang snorkeling kan, muka gelap sikit tuan-tuan kan. Balik je pelajar tegur, muka Ustaz Roy, Abang Roy gelap kan, gelap. Bawa balik snorkeling 3 hari main air dekat Pulau Redang. Itu je nak cerita, pergi Pulau Redang je. Pergilah Pulau Redang tuan-tuan. Itu pergi Pulau Kapas, tak best lah Pulau Kapas, tak syok tak syok. Pergi Pulau Redang kan, berenang dengan penyu tuan. Alhamdulillah dapat berenang dengan penyu, bagi makan sotong kat penyu live. Bukan saya makan, tak sedap, penyu yang makan. Okay, alhamdulillah. Kalau muka buku yang ni pada muka yang ke-21, kalau siapa yang ada kitab Jawi, yang ni Jawi, saya selalu pakai Jawi Dulu saya belajar kat sekolah yang Jawi lah, yang Jawi pada muka surat yang ke-8. Ketahuilah olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana beberapa faedah bangsa dunia dan beberapa faedah bangsa akhirat. Tuan-tuan, kalau kita tengok buku kitab ni, dia banyak menggunakan perkataan bangsa dunia, bangsa akhirat kan. Tuan-tuan tahu tak apa maksud bangsa dunia, bangsa akhirat itu? Bangsa dunia itu adalah orang-orang yang selalu hubbud dunya, cintakan dunia tanpa mencinta akhirat. Itu dia guna mata dia untuk melihat perkara dunia je, tengok awet je, tengok cewek je kan. Dia tengok perkara yang maksiat saja. Bahkan orang-orang yang bangsa akhirat ni hubbul akhirah, dia cinta akan hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah, maka setengah bangsa dunia itu bersedap-sedap dengan dengar dan menyampaikan kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Hanya berbual-bual, hanya dengar kan, bangsa-bangsa dunia itu sahaja. Dan bangsa akhirat itu faedahnya mendengar akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan segala ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, ibu bapa, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, nampak tak? Bangsa dunia menggunakan nikmat Allah ini hanya untuk kepentingan dunia dia saja. Bahkan sebaliknya, bangsa akhirat ini yang hubbul, yang cinta akan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini menggunakan faedah-faedah nikmat Allah ini untuk mendengar akan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan memperdengarkan kuliah-kuliah agama, ilmu dan sebagainya. Allahu akbar. Tuan-tuan, orang yang dengar Al-Quran ini tuan-tuan, Allahu akbar kan,
Sayyidina Umar adiknya masuk Islam sebab apa? Sayyidina Umar dengar akan adiknya baca surah Taha. Sebab dengar ayat Al-Quran memberi syafaat, memberi hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan? Orang yang sakit, kita bacakan ayat kursi, surah Yasin kepada dia. Sebab dengan keberkatan kalamullah. Kan? Orang yang sakit mengharapkan doa, kita baca ayat Fatihah, surah Fatihah, baca ayat kursi dan doa-doa dan sebagainya. Kan? Sebab itu orang-orang yang bangsa akhirat itu memperdengarkan dia akan Al-Quran. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca Al-Quran akan dikira pahala untuk dia. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirakan alif lam mim tu harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf tuan-tuan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf dapat 10 pahala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kita tengok Al-Quran pun dapat pahala tuan-tuan. Kita pegang Al-Quran dapat pahala tuan-tuan. Kita baca Al-Quran, Allahu Akbar, lagi dapat pahala tuan-tuan. Al-Quran itu bukan saja dijadikan sebagai hantaran pertunangan, hantaran perkahwinan. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran untuk kita membaca Al-Quran. Kan? Ramai orang yang letak Quran dekat kereta, takut aksiden. Kan? Baguslah letak daripada letak benda bukan-bukan kan. Ada orang letak Quran kan, tapi tak baca pun, letak dekat kereta, dekat dashboard, dengan harapan orang tengok, ini orang baca Quran. Tak. Allah suruh kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah suruh kita baca Quran tuan-tuan, bukan menjadi perhiasan di dinding-dinding rumah kita tuan-tuan. Bukan menjadi perhiasan ketika kita beli almari baru, kita letak Al-Quran. Bukan jadi perhiasan tuan-tuan. Tapi Al-Quran itu muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, untuk kita baca insya-Allah. Dan kerana banyak segala faedah pendengar lebih afdal daripada penglihat, kerana kebanyakan faedah penglihat bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan melihat ni banyak kemungkaran. Kan? Kita melihat pada perkara-perkara yang tidak elok, benda-benda maksiat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bangsa akhirat itu kebanyakannya orang-orang yang mendengar. Sebab apa? Kerana itu mendapat engkau yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Kan? Maksudnya apa? Orang buta kan, contoh orang buta kan, dia dapat dosa mata tak ada. Sebab Allah butakan mata dia. Kan? Dia tak dapat dosa mata, tak ada zina mata. Kan? Tapi dia dapat dengar. Sebab itu tuan-tuan, orang buta ni kalau tuan-tuan tengok, dia lebih cepat menghafal. Kan? Sebab tu dia tak melihat, sebab dia tak ada dosa. Bukan tak ada dosa kan, tapi dia kurang melakukan kesalahan, kesilapan, dosa dan sebagainya. Kan? Sebab itu tuan-tuan, orang hafiz Quran ni ramai orang buta kan kat Malaysia ni. Ramai. Sebab dia tak ada dosa. Bukan tak ada dosa, ada, tapi dia menghafal tu, dia menggunakan telinga, dia pakai braille, sentuhan kan, dia dengar. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak kita kalau nak pandai belajar ni, memperbanyakkan bacaan-bacaan. Kan? Kalau nak hafal Quran tu, selain kaedah metod dia punya approachment dia sebagai kita menghafal, cuba kita dengarkan. Dulu kita hafal lagu kan macam mana? Dengar kan? Buka, bawa kereta, pasang lagu, sambil tu kita dengar. Benda yang kita ulang dengar setiap hari, insya-Allah akan masuk dalam telinga kita, akan kita ingat selama-lamanya. Betul kan? Dulu kita banyak menghafal kaedah dulu hafal lagu kan. Kita muda-muda dulu hafal lagu rock kapak, rock lele kan. Kita jumpa tak penyanyi? Tak jumpa. Kan? Kita mainkan lagu dia contohnya kan. Jadi kita dengar. Jadi tuan-tuan, adik-adik, selain pada kita menghafal, kita dengar pun itu satu kaedah untuk kita menghafal dan sebagainya.
Dan sikit lagi ya, dan bermula mensyukurkan pendengar itu, memelihara daripada mendengar yang dilarang. Ini yang kita bincangkan tadi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum tidur pasang earphone, dengar, tengok YouTube, tengok Google, tengok benda yang bukan-bukan, dengar. Dia masuk telinga kita, dia install, lama-lama hati kita jadi kotor. Kan? Dengar lagu-lagu, lama-lama kita dengar lagu saja. Cuba sebelum tidur kita pasang MP3 Quran ke, kan? Sekarang kan dah teknologi bagus kan? Kita pasang Al-Quran, kan? Kita dengar. Dan jangan mendengar perkara yang dilarang, seperti mengumpat, mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tidak baik, seperti bid'ah, berbantah-bantah, suara perempuan. Suara perempuan pun kadang-kadang jadi aurat. Sebab kalau bertempik, menyanyi, terlolong dekat dengan khalayak ramai. Dulu ada satu isu, Ustaz, macam mana perempuan yang karaoke? Macam mana tu perempuan? Saya bukan perempuan kan? Macam mana perempuan? Macam mana karaoke? Apakah hukum dia? Hukum dia apa dia? Jumpa minggu depan. Haram lah. Sebab bukan dia mengeluarkan aurat suara dia. Menyanyi bukan kepada yang suami dia. Boleh tak perempuan nyanyi pada suami dia? Boleh, itu harus. Contohnya perempuan hiburkan hati suami kan, menyanyi zikir depan suami dengan tidur, nyanyi toget telur kat rumah, tak apa. Jangan kita keluarkan aurat kita depan orang ramai seperti kita menyanyi dan sebagainya kan. Ya. Dan seperti perkakas permainan diharamkan, serunai, gendang, dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Kan serunai kan seperti umpama serunai, alunan tu dia bawa kan, semua dengar kan. Perkataan itu menyalahi akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar daripada perkataan yang keji dan sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu dengan mereka pada dosa yang haram itu, bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji mendatangkan was-was dalam hati. Muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian. Oleh itu tuan-tuan, kita hendaklah pelihara kan aurat kita, diri kita, pendengaran kita pun kena jaga tuan-tuan. Jangan kita asyik bergosip-gosip kan. Dulu namanya fitnah, sekarang gosip. Lebih advance lagi, membawang. Membawang kan. Tuan-tuan tahu tak, membawang tu bahasa moden. Menghalia, menyerai, serai, menyawi, membawang dah, menghalia dan sebagainya. Itu zaman itu bahasa kita tuan-tuan. Bahasa Islam fitnah. Gosip. Jom kita lepak kejap, kita gosip dulu. Gosip? Kena gosip siapa? Kau artis ke? Kau artis? Kau retis ke? Allahu Akbar. Kan? Nak gosip dulu kan? Lepak dulu bro. Mari dulu kita minum, kita si tu Allahu Akbar. Tuan-tuan, wal fitnatu asyaddu minal, Allah ulang lagi, wal fitnatu akbaru minal qatl. Lebih maha besar daripada dosa membunuh tuan-tuan, fitnah. Kan? Fitnah dia. Tuan-tuan tahu tak, fitnah ni boleh menjatuhkan suatu bangsa itu. Sebab itu Islam melarang orang berfitnah, melakukan fitnah, dosa fitnah ni tuan-tuan. Bahasa moden gosip. Gosip. Kau tahu ustaz tu, aku benci betul lah. Cikgu tu aku tak suka lah cikgu. Kau tak suka cikgu? Nantak kau. Tak ada lah kan. Dia sampaikan ilmu pada engkau, tahu tak? Contohnya lah kan, kat sekolah kan. Cikgu display ni garang, aku tak suka lah cikgu ni. Aku jumpai aku. Tengok, kita mula menimbulkan rasa syak wa sangka, rasa benci kita kepada pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan innamal ulama
warasatul anbiya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cikgu kita, guru kita, ustaz-ustazah kita, kan, muallim-muallimah kita, murabbi-murabbi kita, itu semua adalah pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Marilah sama-sama kita menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Maka celakalah orang-orang yang hari esoknya lebih buruk daripada hari ini, dan hari ini lebih buruk daripada semalam. Allahu akbar wa na'udzubillah. Muslimin, muslimat yang dihormati sekalian, insya-Allah ya, kita akan sambung pengajian kita pada minggu-minggu yang seterusnya pada bab telinga, insya-Allah. Peliharalah tuan-tuan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebab kita akan ingat nikmat ini bila Allah tarik balik, kan. Tuan-tuan, waktu kita susah dulu, kan, ada masa nak solat berjemaah. Waktu kita susah dulu, kita ada masa untuk berqiyamul lail malam-malam. Ya Allah, aku susah, ya Allah bantu aku, kayakan aku ya Allah. Bila kau dah kaya, kau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu susah, setiap hari datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu tak ada kerja, setiap hari datang surau. Tapi dah ada jawatan, dah ada kerja, dah mula sibuk dengan urusan dunia, dah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu susah dulu selalu bersedekah dengan harapan bila kita bersedekah Allah akan tambah amal jariah kita, harta kita. Sebab Nabi bersabda, "Ma naqasa malun 'abdin min sadaqah." Tidak akan berkurang harta sedikit pun orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita dah berada, kita lupa untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung yang tadi, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Nampak? Ingat tuan-tuan, Nabi berpesan kepada kita, waktu kita kaya, kita ada harta dan sebagainya, jangan lupa untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita jatuh miskin. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Kita ada masa tuan-tuan, datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Penuhkan surah Al-Muttaqin ini, kan? Kita penuhkan jemaah muslimin dan anak-anak kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan mereka dengan kuliah-kuliah agama. Sibukkan mereka dengan bermain-main dekat surau. Tak apa, budak-budak kan main tak apalah. Jangan tuan pengurusi main balik sejadah pula, contohnya lah, kan. Jangan pula mak-mak baling sejadah dengan anak-anak. Biarlah. Anak-anak memang sifat dia bermain, kan, tak apa. Dalam masjid surau tak apa, tapi jangan mengganggu, sudahlah, kan. Dan yang terakhir, hidup sebelum mati. Ni batu nisan ni saya buat ni. Kan? Dah mati, barulah anak-anak mula bersedekah atas nama mak ayah. Ustaz, saya sedekah ni atas nama mak ayah saya. Bagus, alhamdulillah, terima kasih, jazakallah. Kan? Tapi waktu kita hidup, kita infakkan segala harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dah meninggal, mak ayah kita meninggal, anak-anak sibuk bergaduh, berperang, putus saudara, putus adik-beradik sebab harta yang sekangkang tu. Allahu akbar. Umat Islam, kan? Sebab itu tuan-tuan, ayat paling panjang dalam Al-Quran ayat tentang apa? Tentang wasiat. Surah Al-Baqarah ayat yang ke, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Buat wasiat. Tapi orang Melayu kita bila tanya pasal wasiat, kau nak doa abah mati ke? Bukan bah, supaya abah tak ada nanti kita adik-beradik tak bergaduh. Dulu banyak kes putus saudara, bunuh abang, pukul kakak sebab nak rebut harta. Ahmad, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul
Wahab. Nanti jadilah macam Abdul Wahab dan Abdul Wahid yang berputus saudara dengan Abdul Wahhab. Last sekali Abdul Wahhab bermimpi dengan Sulaiman Akhlakan, seorang peguam, menyatakan harta bapaknya, iaitu siapa nama bapak dia? Ismail Ulam Raja, banyak harta di luar negara, berjuta pound sterling, lebih kaya daripada Abdul Wahhab dan Abdul Wahid. Nampak kisah Piramli kan tuan-tuan, sedikit selengan lah kan, sebab dia dah tahu bagus kan Piramli. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang saya hormati, insya-Allah apa yang kita dapat hari ini kita sambung, kita beramal dengan, semoga dengannya kita mendapat barakah, kita mendapat pengampunan, kita mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kemaafan jika ada terkasar bahasa, terkasar perkataan, terkeluar perkataan yang tidak elok, saya mohon kemaafan. Tersilap mengeluarkan hukum, saya mohon maaf. Tersilap memberi hadis, saya mohon maaf. Tersilap memberi ayat Al-Quran, saya mohon maaf. Tersilap memberi hukum hadis Nabi SAW, saya mohon kemaafan. InsyaAllah saya akan perbaiki kesilapan saya, insyaAllah. Muslimin dan muslimat, semoga kita mendapat barakah pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina abwaab rahmah. Allahumma iftah 'alaina abwaab maghfirah. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaghsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah. InsyaAllah kita bertemu dalam minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah. Wa ilal liqa, sehingga kita bertemu lagi. Wa ma'assalamah, semoga dengan kita Allah berikan keamanan, kemakmuran, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.